semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang tips melukis keluk keseimbangan pendapatan negara, ekonomi 3 sektor, AEY dan suntikan bocoran JW. Sekiranya anda belum tonton video yang lepas, anda boleh tonton video tersebut terdahulu. Video ini merupakan lanjutan daripada video yang lepas. Jom kita lihat cara lukis keluk. Cara lukis keluk mengikut pendekatan perbelanjaan agregat, pendapatan negara, AEAS ataupun AEY. Y adalah sama dengan C campur I campur G, di mana keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor tercapai. Sebelum mula, kita perlu labelkan origin, AE dan juga Y. Sebelum mula apa-apa, kita labelkan kosong, paksi X dan Y terdahulu, iaitu origin, AE dan juga Y. Kita juga boleh melabelkan ia dalam perkataan, iaitu AE ialah perbelanjaan agregat dan Y adalah pendapatan negara. Ringkasnya, kita labelkan AE Y. Unitnya dalam RM juta. Langkah yang pertama, lukiskan Y sama dengan AE, iaitu garisan 45 darjah. Soalan yang sering ditanya oleh pelajar iaitu sama ada 45 darjah ini perlu diukur ataupun tidak. Jawapannya tidak perlu diukur. Kita hanya perlu lukis satu garisan yang bermula daripada origin dan sudutnya iaitu 45 darjah. Garisan tersebut kita labelkan sebagai Y sama dengan AE. Langkah yang kedua, lukiskan fungsi AE, iaitu AE sama dengan C campur I campur G. Dan kita labelkan AE sama dengan C campur I campur G. Langkah yang ketiga, iaitu kita labelkan keseimbangan E dan YE. Labelkan titik persilangan Y dengan AE sebagai titik E. Titik E ini merupakan titik keseimbangan, iaitu equilibrium, dan kita labelkan YE, iaitu pendapatan pada keseimbangan. Keadaannya iaitu Y adalah sama dengan AE. Langkah yang keempat iaitu
kita lukiskan satu garisan di mana Y kurang daripada AE. Contohnya, Y adalah sama dengan Y1. Dan kita labelkan garisan ini sebagai Y1. Maka dalam keadaan ini, ia wujudnya lebihan perbelanjaan agregat, iaitu lebihan AE. Perbelanjaan agregat ini kita labelkan sebagai A, B. Langkah yang kelima iaitu pada Y yang lebih daripada AE. Contohnya iaitu Y sama dengan Y2. Y yang lebih daripada YE ini iaitu Y2, iaitu kita mendapati bahawa wujudnya lebihan AS. Lebihan AS ini adalah sebanyak CD. Baik, kita imbas kembali titik keseimbangan iaitu titik E iaitu Y sama dengan AE. Pada Y1, wujudnya lebihan AE sebanyak jaraknya AB. Pada Y2, wujudnya lebihan AS iaitu sebanyak CD. Baik, kita lihat cara-cara untuk melukis kelok pendekatan perbelanjaan agregat, penawaran agregat. Untuk pendekatan AEY ini, iaitu yang pertama kita lukiskan O origin, AE berhubung dengan Y, dan kita lukiskan garisan Y sama dengan AE. Dan garisan ini merupakan garisan 45 darjah. Seterusnya, kita lukiskan garisan untuk ekonomi 3 sektor. AE adalah sama dengan C campur I campur G. Titik persilangannya kita labelkan sebagai E dan juga pendapatan keseimbangan kita labelkan sebagai YE. Dan kita lukiskan garisan yang lebih rendah daripada Y keseimbangan. Contohnya Y1. Dan jarak tersebut ialah AB. AB ini merupakan lebihan AE. Seterusnya, kita lukiskan satu garisan yang lebih tinggi daripada YE. Contohnya Y2.
dan kita labelkan sebagai CD. Jarak CD ini merupakan lebihan ES. Yang pertama, pada Y1, perhatikan pada Y1, pada keadaan Y1 ini, AE melebihi AS. AE melebihi AS, ia berlakunya lebihan AE. Ia berlakunya lebihan AE. Apa yang akan berlaku? Inventory berkurang. Inventory berkurang ataupun stok berkurang. Stok berkurang, output firma bertambah. Output firma bertambah iaitu keluaran firma bertambah. Dengan itu, pendapatan akan bertambah daripada Y1 ke YE. Pendapatan akan bertambah iaitu daripada Y1 kepada YE. Iaitu ia akan ke keseimbangan. Pada keadaan yang kedua, iaitu pada YE, pada tingkat keseimbangan pendapatan, AE adalah sama dengan AS. AE adalah sama dengan AS di titik keseimbangan E dan keseimbangan Y tercapai. Pada Y2, ketiga, pada Y2. Pada Y2, kita mendapati bahawa AS melebihi AE, iaitu berlakunya lebihan AS. Iaitu berlakunya lebihan AS. Dengan itu, kita mendapati bahawa inventory berlakunya lebihan ataupun stok berlebihan. Stok berlebihan, apa yang akan berlaku? Iaitu output firma akan berkurang. Output firma berkurang, iaitu firma mengurangkan keluaran. Apabila firma mengurangkan keluaran, kita mendapati bahawa pendapatan tersebut berkurang, iaitu Y2 berkurang menjadi YE. Y2 berkurang menjadi YE. Dengan itu, Y berkurang. Baik, kita imbas kembali pada Y1 yang pertama, iaitu pada Y1, apa yang akan berlaku pada Y1? AE melebihi AS. AE melebihi AS, iaitu berlakunya lebihan AE. Inventory berkurang, output firma bertambah, Y bertambah. Y cenderung untuk meningkat. Pada keadaan yang kedua. Pada keadaan yang kedua, iaitu perhatikan dalam keluk pada Y keseimbangan. AE sama dengan AS, pada titik E, keseimbangan Y tercapai. Pada keadaan yang ketiga, perhatikan dalam keluk, iaitu pada keadaan yang ketiga, pada Y2, AS adalah melebihi AE. AS melebihi AE, keadaan ini iaitu berlakunya lebihan AS. Dengan itu, inventory bertambah. Dengan itu, seterusnya output firma berkurang dan Y berkurang. Akhirnya, Y berkurang. Kita boleh menggantikan perkataan inventory dengan stock dan juga kita boleh menggantikan output dengan keluaran. Baik, kita lihat huraiannya, pendekatan perbelanjaan agregat, penawaran agregat, AEY. Yang pertama, iaitu keseimbangan asal. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E, di mana AS sama dengan AE dengan pendapatan negara YE.
keadaan yang kedua, iaitu pada tingkat pendapatan negara yang kurang daripada YE, misalnya pada Y1. AE lebih besar daripada AS, ini diwakili oleh jarak AB. Pendapatan negara cenderung meningkat sehingga mencapai keseimbangan pada YE. Ketiga, pada tingkat pendapatan negara yang melebihi YE, misalnya Y2, AS melebihi AE, ini diwakili oleh jarak CD. Keadaan ini iaitu berlakunya lebihan AS, pendapatan negara cenderung menurun sehingga mencapai keseimbangan pada YE. Mengikut pendekatan suntikan bocoran JW, iaitu keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor adalah tercapai apabila S campur T sama dengan I campur G, iaitu keluk bocoran ialah W sama dengan S campur T yang bermula daripada negatif, dan kita perlu lukiskan keluk tersebut yang bermula daripada bawah sifar. Disebabkan S campur T itu bermula daripada di bawah sifar, iaitu melibatkan nilai negatif, pastikan kita ada ruangan di sebelah bawah. Dan kita labelkan O origin, paksi Y iaitu J, W, iaitu suntikan bocoran. Paksi X iaitu Y, pendapatan negara. Ataupun kita tulis dalam perkataan iaitu suntikan, bocoran. Dan pendapatan negara untuk paksi X. Unitnya iaitu dalam RM juta untuk JW dan juga Y. Langkah yang pertama iaitu lukis fungsi S campur T. Fungsi S campur T bermula dari negatif. Fungsi S campur T ini juga kita boleh labelkan sebagai W, iaitu bocoran. S campur T ini kita boleh labelkan sebagai W. Langkah kedua, lukis fungsi I campur G. I campur G ini merupakan satu garisan yang mendata selari dengan pendapatan negara. Fungsi I campur G ini juga kita boleh labelkan sebagai J, iaitu J ialah suntikan. Persilangan antara S campur T dengan I campur G adalah sebagai titik E, iaitu pada langkah yang ketiga, labelkan keseimbangan E dan Y keseimbangan. Dan Y keseimbangan iaitu YE. Dan kita mendapati bahawa pada keadaan YE ini, S campur T adalah sama dengan I campur G. S campur T adalah sama dengan I campur G.
pada Y sama dengan Y1, iaitu keadaan Y1 yang kurang daripada YE, didapati bahawa I campur G adalah melebihi S campur T. Jarak ini kita wakilkan sebagai PQ. Ataupun suntikan melebihi bocoran. Suntikan melebihi bocoran iaitu J melebihi W pada jarak PQ. Langkah yang kelima iaitu Y sama dengan Y2, iaitu keadaan Y sama dengan Y2. Keadaan Y2 ini melebihi YE. Didapati bahawa S campur T adalah melebihi I campur G. Jaraknya diwakili oleh RS. Ataupun bocoran W melebihi suntikan, iaitu W melebihi J. Pada jarak RS ini, W melebihi J. Baik, kita imbas kembali apa yang telah pun kita pelajari, di mana titik E ialah keseimbangan, iaitu S campur T sama dengan I campur G. Pada Y1, iaitu wujudnya lebihan suntikan, iaitu jaraknya sebagai PQ. Pada Y2, iaitu wujudnya lebihan bocoran, iaitu sebanyak jaraknya RS. Baik, kita imbas kembali cara-cara untuk melukis kelok bocoran suntikan JW. Origin J, W dan Y. Lukiskan S campur T, lukiskan I campur G, keadaan keseimbangannya ialah titik E dan juga YE untuk pendapatan keseimbangan, dan pada Y1 keadaan yang kurang daripada YE iaitu kita letakkan iaitu PQ, di mana suntikan melebihi bocoran, J melebihi W, dan juga pada Y2 iaitu ia diwakili oleh jarak RS. RS ini iaitu berlakunya keadaan W melebihi J. Pada keadaan yang pertama. Pada keadaan yang pertama iaitu pada Y1, I campur G melebihi daripada S campur T, ataupun J melebihi W, inventorinya berkurangan. Dengan itu, output firma bertambah. Apabila output firma bertambah, pendapatan bertambah. Inventory berkurang, output firma bertambah, Y bertambah. Dengan itu, kita mendapati bahawa pada Y1 ia cenderung untuk
meningkat kepada YE. Pada keadaan yang kedua, iaitu pada Y keseimbangan. Pada Y keseimbangan, iaitu pada YE, I campur G adalah sama dengan S campur T, di mana keseimbangan pada titik E dan keseimbangan bagi Y telah pun tercapai. Pada keadaan yang ketiga, iaitu pada Y2. Pada Y2, S campur T adalah melebihi daripada I campur G, iaitu kita mendapati bahawa jarak RS ini adalah sebagai bocoran melebihi daripada suntikan, W melebihi daripada J, iaitu berlakunya lebihan bocoran. Dan pada keadaan ini, kita mendapati bahawa inventory berlebihan, output firma berkurang dan juga pendapatan akan berkurang. Dengan itu, Y2 akan berkurang menjadi YE. Sama-sama kita lihat huraiannya, iaitu pendekatan suntikan bocoran JW. Yang pertama, keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E, di mana S campur T bersilang dengan fungsi I campur G. Kedua, pada tingkat pendapatan negara yang kurang daripada YE, misalnya Y1, suntikan melebihi bocoran, iaitu jaraknya sebagai PQ, dan pendapatan negara cenderung meningkat sehingga jumlah suntikan sama dengan jumlah bocoran pada Y keseimbangan. Ketiga, pada tingkat pendapatan negara yang melebihi YE, iaitu misalnya pada Y2, bocoran melebihi suntikan. Ini diwakili oleh jarak RS, pendapatan negara cenderung menurun sehingga jumlah suntikan sama dengan jumlah bocoran pada Y keseimbangan. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.